بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, ada kita pada hari ini Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. 3 episod yang terakhir sebagai satu pengulangan untuk sama-sama kita membaca. Dan apa khabar tuan-tuan yang berada di rumah, dan apa khabar pada Ustaz Tirmizi? Ustaz Tirmizi, alhamdulillah Ustaz ya. Sihat saya. Alhamdulillah, lama kita tak berjumpa ya. Beraya. Lama Ustaz ya, 15 hari 16 hari. Ya, subhanallah. Dan pada tuan-tuan yang berada di rumah, alhamdulillah ya, kita bertemu kembali kali ini live, bukan ulangan. Bagi siapa yang kata hari ini ulangan ke live, hari ini adalah live ya, betul-betul ini sedang ke udara online sekarang ini. Dan bagi yang berada di Facebook, boleh share, boleh ajak kawan-kawan. Mungkin ada yang kata ulangan saya dah tengok kan, saya dah hafal dah surah Yusuf contohnya. Tapi hari ini kita akan sama-sama melihat kepada ulangan ya, ulangan kita lihat balik perjalanan program kita selama beberapa puluh hari Ustaz ya. Masya-Allah, itu adalah satu pengalaman yang amat indah. Paling kurang ialah pada saya lah Ustaz ya, disebabkan apa, pengalaman beberapa puluh hari. Kalau sebelum ni baca Quran tu macam CP-CP, yang ini taklah kuat sangat, tapi rasanya siang malam dan kadang-kadang bangun tidur je ya, terkejut kalau kata cari Quran cepat ya, cari cepat-cepat. Disebabkan apa? Disebabkan banyak kerja rumah kena buat ya, untuk berkongsi. Harap-harapnya ia bermanfaat kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Jadi yang di Facebook boleh share, beritahu pada kawan. Sempat lagi di peringkat awal ini, hari ini, esok dan lusa insya-Allah kita berada pada fasa akhir Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Dan kemudian kita 8 Jun Ustaz ya, telah diumumkan kita teruskan selama insya-Allah minimum 604 episod. Dan yang panelnya Ustaz kali ini tidak ada pilihan. Tak ada pilihan lagi. Tidak ada lagi simpan-simpan ya. Insya-Allah dengan izin Allah SWT, tuan-tuan tolong doakan kepada kami semua ya, 3 orang dapat istiqamah 604. Kenapa Ustaz 604 episod? Kerana ada 604 halaman. Ya, kita akan melihat halaman demi halaman. Hari ini ataupun yang sebelum ini kita mungkinlah ya, satu episod itu sampai 4-5 halaman ya. Bila tengok Ustaz Tirmizi baca tu ini Ustaz ini lebih panjang daripada sinetron ni. Oh ya, ini memang sinetron tak habis-habis ni. Sinetron lebih lagi ni. Kita menjadi rekod di TV Al-Hijrah, dan moga tuan-tuan dapat beritahu pada kawan. Kena nanti kita akan kongsikan apa persediaan-persediaan ya, nak siapkan untuk tajwid, untuk tadabbur. Maka mari kita sama-sama mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran. Al-Fatihah dimulakan oleh Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi yang akan membacakan Al-Fatihah ini berkali-kali dalam 604 episod nanti insya-Allah tuan-tuan, di mana pada episod yang kita namakan sebagai My Quran Time pada hari Isnin nanti insya-Allah kita akan melihat surah Al-Fatihah ini berkali-kali dan kita akan melihat setiap patah perkataan itu ya, kita akan merujuk kepada dua sumber ya, satu di readverse.com, satu website membuat kajian tentang berapa kali perkataan kata akar dalam al-Quran. Jadi kalau alhamdu daripada perkataan hamada itu berapa kali diulang, kita akan kongsi pada hari Isnin dan seterusnya Ustaz ya. Dan juga kita merujuk pada myquranstudy.com berkaitan dengan kalau perkataan alhamdu itu kalau kita tahu maksud dia, nanti dia berulang sebanyak 43 kali dalam al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan dah faham alhamdu itu maksudnya apa, maksudnya kita dah boleh teka dah ya. Kita harapkan paling kurang satu hari satu perkataan dan 604 siri itu tuan-tuan akan menguasai insya-Allah 604 kata akar. banyak tu Ustaz. Banyak ya. Kalau dalam Quran tu ada sekitar 1700 1800 kata akar. Jadi 1/3 lah tu. Ya. Ujung 2-3 tahun lagi insya-Allah paling kurang imam baca, kalau ustaz jadi imam dekat Masjid Shah Alam ke, saya semayang tu ya, tuan-tuan yang semayang di belakang Ustaz Tirmizi nanti 1/3 apa Ustaz Tirmizi baca tu kita insya-Allah faham ya. Tapi bukan baru bukan 2-3 bulan. Ni 2-3 tahun. Mana kena stay ya. Kita sama-sama ya buat persediaan. Dan apa yang kita baca sebentar tadi Al-Fatihah adalah Ummul Quran ya, sebagai asy-syifa, sebagai Ummul Quran, induk kepada Al-Quran. Jadi dari masa ke semasa daripada program kita nanti kita akan ulang dan ulang agar bila kita baca Fatihah dalam solat kita, kita akan trigger, kita akan recall, akan ingat kembali, oh ada kaitan dengan surah Yusuf, ada kaitan dengan surah Luqman. Dan pada hari ini kita akan mendalami mengulang kaji surah Yusuf Ustaz ya, surah Yusuf, yang ke-12 pada muka surat 235. Jadi silakan tuan-tuan ambil mushaf, ajak kepada kawan-kawan yang ada. Saya yakin semalam pun saya ada jumpa seorang individu, dia kata kalau dia nak Quran time saja, dia WhatsApp kepada anak-anak dan kawan-kawan dia ya. Jadi subhanallah, ini kita harapkan. Dan nanti kita akan tengok mungkin ada yang tertanya-tanya macam manalah proses belajar tajwid nanti. Ada belajar taranum ke? Okey. Nanti kita dengarlah, tapi kita nak baca dahulu surah Yusuf muka surat 235. Kita mula dengan ayat 1 hingga ayat yang keempat. Jadi Ustaz Ahmad Tirmizi akan baca ayat 1 sampai 2. Ustaz Tirmizi Ali ayat 3-4. Yang panjang sikit tu ya. Kita baca 4 ayat dahulu. Hari ni ulang kaji tuan-tuan ya, ulang kaji sahaja. Silakan. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan di bawah, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Tempoh hari kita baca doa Ustaz kan, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi, kita dapat bersahabat lagi. Dan apa yang saya katakan, satu nikmat yang agung, nikmat yang antara nikmat yang terbesar juga dalam kehidupan kita ialah kita masih lagi dapat bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Bahkan kita akan terus lagi ni Ustaz bersahabat sehinggalah 604 muka surat Ustaz. Ayat demi ayat, muka surat demi muka surat kita akan sama-sama ikuti. Itulah satu nikmat yang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ini, alhamdulillah. Jadi insya-Allah untuk permulaan ini Ustaz,
ayat 1 dan 2 Ustaz. 1 dan 2 1 dan 2. disambung 3 dan 4. Kita baca murattal atau mujawad ni Ustaz? Saya serahkan pada ustaz lah mana yang terbaik untuk penonton di rumah. Tuan-tuan yang berada dekat Facebook boleh beritahu murattal ke mujawad ataupun apa lagi pilihan ustaz. Itu dua je ya. Okey, kalau tak faham tak apa, nanti kita belajar balik semula. Betul, Ustaz. Pada hari Isnin Jadi nanti. sengaja kita sebutkan tu Ustaz supaya itu sebagai persediaan awal. Persediaan. Ataupun kita kata apa? Iklan awal untuk para penonton kita, sahabat-sahabat kita, bahawa nanti kita akan kongsikan dengan para penonton, dengan sahabat-sahabat Al-Quran semua, contoh-contoh bacaan kita. Ada bacaan secara murattal, macam mana gerak dia, bacaan secara mujawad, macam mana perjalanan dia, lambat ke, sesuai atau tidak baca dalam solat dan sebagainya. Jadi itu antara penekanan-penekanan yang kita akan kongsikan nanti dengan sahabat-sahabat kita. Jadi maksudnya bila kita masuk My Quran Time nanti ustaz ya, maksudnya kita ada macam silibus lah ya, ada sukatan tapi kita sikit-sikit je kan, setiap hari jangan ringan-ringan saja ringan-ringan. Okey, baik. Okey, jadi saya setuju benar pembahagian yang diberikan oleh Ustaz Fazrul tadi. Saya ayat 1 dan 2, Ustaz Tirmizi ayat 2 dan 3 sebab panjang. Sesuai dengan nafas panjang. Ya, nafas dia panjang. Kita mudah-mudahan umur panjang. Nafas nak panjang sampai juga ke hujung nama tempat ini paling kurang ya, insya-Allah. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Al-Quran semua. InsyaAllah nanti kita akan belajar juga apa Ustaz, dari segi wakaf dan juga ibtidah. Contoh macam ni kan, ayat yang panjang ni kat mana kita nak berhenti. Kan? Okay. Jadi izinkan saya baca dulu dua ayat yang pertama dari surah Yusuf, muka surat 235 juzuk yang ke-12. Jom sahabat-sahabat sekalian kita buka Al-Quran dan baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. InsyaAllah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. Allah ya Rabb. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Allah. Sadaqallah. Ya Rabb. Masya-Allah, masya-Allah. Sadaqallah
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Bacaan 4 ayat sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan mengulang balik ya. Bila saya dalam perjalanan ke TV Hijrah tadi tu saya pasang balik nak ulang haji balik kan surah ini. Bila kita dah tadabbur sikit-sikit, dah dengar bacaan dengan Ustaz Tirmizi sebelum ini tuan-tuan, bila kita dengar balik tu ada perkataan-perkataan yang kita dapat tangkap kan, dapat ingat balik. Dan surah ini adalah surah bagi kesayuan ya. Bila hati kita ini, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dikecam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, sahabat ya diboikot pada hujung-hujung sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Inilah surah yang turun untuk mengubat kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mengubat kepada hati kita. Ya, pasal apa? Bercakap tentang kecaman ini, dia bukan sekadar pada tahun 611 Hijrah, bukan 631 Hijrah ataupun Masihi ya, tetapi juga ada kaitan dengan tahun 2020 ya, di mana kita mungkin kita rasa bahawa kita tak ada nak buat masalah pun dengan orang. Kita cari cuba cakap yang terbaik, buat yang terbaik, tapi biasalah ya Ustaz ya, ada je orang yang nak kecam, kata alah nak tunjuk bagus konon kan. Dalam keadaan kita memanglah banyak kelemahan. Jadi dalam hal ini Allah memberi tahu kepada kita alif lam ra, saya tak tahu kan, saya tak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Perkataan ini alif lam ra, sehingga kan Imam Ar-Razi menyatakan kalau kita nak baca Quran ini alif lam ra ini, kita menyerah diri kepada Allah ya, kita menundukkan diri kita kepada Allah, hati kita, maka insya-Allah kita akan dibuka pelbagai pintu-pintu. Kalau di sini tilka ayatul kitabil mubin, kejelasan-kejelasan daripada al-kitab kepada kita ya. Kalau dalam surah lain, surah Yasin mungkin Yasin wal Quranil Hakim, dibukakan pintu hikmah kepada kita, tapi syaratnya ialah merendah diri. Tak kisahlah ya tinggi macam mana ilmu, belajar macam mana sekalipun, apatah lagi kalau macam saya ni Ustaz ya, belajar tak berapa tinggi sangat ya, sikit-sikit je. Jadi lagilah kena kata ya Allah, kalau ada orang kecam tu tak apalah ya Allah kan, okey, saya memang lemah pun ya. Jadi perkara ini penting. Kerana apa? Kerana itu cara Nabi move on ya. Nabi tetap move on. Nabi Yusuf terus bergerak, terus di lambung ombak badai, dan akhirnya masih lagi ditatang, dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang kita nak sebenarnya. Dalam surah ini kita ingin disokong, ingin dibantu oleh Allah, walaupun kita mungkin dikecam ataupun ada kesayuan, ada masalah dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sama kita memang lemah kan. Kalau kita ni sempurna, dikecam mungkinlah macam tak layak saya dikecam, tapi memang dah lemah. Kalau kena kecam selalu tu sepatutnya memang okey, tapi biasalah kan ya, hati kita ni tak berapa kuat sangat, perlukan panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang kedua itu, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ya, kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu memahami. InsyaAllah dalam My Quran Time yang bermula 8 Jun nanti tuan-tuan, kita akan menghargai lebih lagi ayat nombor 2 ini ya. Di mana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab ya, berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu menggunakan akal, agar kita berfikir sampai aras tinggi istilahnya. Kalau sekolah menengah tu berfikir aras tinggi, aras rendah ya. Ada yang kena ajar subjek sampai cikgu pun pening kan, macam mana nak tinggi rendah, cikgu pun tak pening kepala ya. Tetapi sebenarnya insya-Allah tuan-tuan ya, bagi cikgu-cikgu yang melihat sekarang ini, menonton, kalau boleh My Quran Time nanti jadikanlah sebagai aktiviti sekolah ya, di mana kalau Quran ini kita betul-betul tadabbur sedikit demi sedikit, la'allakum ta'qilun, kita akan meningkatkan taraf berfikir kita, akal kita itu akan tinggi, meningkat ya. Jadi ini adalah yang Allah nyatakan. Dan sekali lagi pada ayat nombor 3 itu ada dinyatakan tentang nahnu naqussu ya, kami menceritakan padamu ahsanal qasas, cerita yang terbaik. Bila cerita terbaik ini Ustaz ya, dari segi dia punya plot dia, dari segi cara tulisannya, cara dia punya ending, permulaan dan sebagainya itu terbaik ya. Kalau katakan Universal Studio ke ataupun mana-mana syarikat perfilman nak belajar kemahiran filem, sebenarnya ini adalah filem terbaik, cerita terbaik, teknologinya itu
ya. Itu mungkinlah kita akan kaji nanti pada episod ke-235 Oh, ya. Ustaz ya. Pasal ini halaman 235, episod 235. Amin ya Rabb. Ya, insya-Allah. Jadi nak minta sekali lagi lah Ustaz ya, pasal kerana ayat nombor 2 ini adalah sebagai satu panduan juga kepada kami bertiga bersama dengan TV Al-Hijrah, bersama dengan Yayasan Warsama Ikhlas, ya, bersama dengan pelbagai panel yang mengkaji kandungan bagi program ini. Jadi nak minta Ustaz Ustaz Tirmizi ayat 2 ni Ustaz nak ulang pendek tapi nak kena ulang balik. Ataupun Ustaz baca sekali tapi lagu berbeza. Boleh? Boleh insya-Allah. Okey, bersama tuan-tuan sekalian di rumah. Okey. Mari ayat nombor 2. Okey, saya baca dulu Ya. InsyaAllah. Cuma tu saya tertarik dengan banyak sekali sahabat-sahabat kita di Facebook, sahabat-sahabat Al-Quran semua, terima kasih. Banyak yang doakan Ustaz, banyak tu gembira Ustaz. Oh, gembira sungguh. Allah. Kerana apa? Kerana dapat lagi bersama. Memang menarik tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya dapat istiqamah selama 604 muka surat itu, maksudnya tuan-tuan dan puan akan secara automatiknya kita akan khatam bacaan dan juga khatam sekali tadabbur dia. Allah. So, ada komen daripada apa? Salina Saleh. Dia kata setuju sangat jadikan My Quran Time sebagai aktiviti sekolah. Oh, subhanallah. Saya dengar satu hari berapa banyak kita akan baca Ustaz untuk satu muka surat. Satu muka surat sangat-sangat menarik. Mana sehari satu muka surat saja. Oh, okey. Alhamdulillah. Dan insya-Allah Ustaz Hamzi, mana kulit ke kulit ni? Kulit ke kulit. Kalau dulu ada TV pendidikan, kan? Yang sekarang ini TV pendidikan jugalah ni, kan? Kalau kata dapat ditonton dan diulang pula tu. Kalau tertinggal pukul 12, ada ulangan pukul 5 petang, 10 malam, 6 pagi besok. Allah. Ada 4 kali lah. 4 kali. Pasak dalam kehidupan. Maksudnya boleh mana-mana boleh pilih. Mana-mana. Waktu tak payah rakam lah Ustaz. Tak payah rakam. Dekat Facebook ada, kan? Dan kemudian nanti seminggu selepas itu akan upload pula ke YouTube. Oh, subhanallah. Kita ada YouTube, ada YouTube. Sahabat-sahabat ni, Puan Aini Raini. Assalamualaikum Ustaz TFT. Assalamualaikum. Semua kru-kru TV Al-Hijrah serta semua pencinta Al-Quran. Alhamdulillah dapat bersama lagi dengan Quran Time. Cuma beza dia, kita akan bersama nanti hari Isnin tu bermula My Quran Time. Dan kita akan sentuh juga tentang tajwid Ustaz Mizi, ya. Betul. Sebab kita satu muka surat tu kita akan fokuskan bacaan kita dan juga ilmu tajwid. Jadi insya-Allah untuk ayat yang kedua ni, kalau saya nak je tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat kita Ustaz yang request kat sini Ustaz, dia nak kita baca. Oh, ada request dia nak kita baca taranum apa kan? So far tak ada. Untuk yang selepas ini kita nak minta kita jemput sahabat-sahabat Al-Quran semua, boleh minta Ustaz Tirmizi baca taranum apa. Lepas tu minta lagi Ustaz Tirmizi. Saya pun minta Ustaz Tirmizi. Betul. Okey. Maknanya bukan sahaja khatam Al-Quran, khatam bacaan, khatam tadabbur yang mahal. Kemudian khatam pula tajwid. Khatam tajwid. Masya-Allah. Dapat khatam taranum Ustaz Tirmizi. Masya-Allah. Kongsi-kongsilah maksud kita, niat kita ni ya secara yang ringan ataupun yang asas-asas saja yang untuk kita berkongsi kat sini. Baik. Jadi saya cuba baca ayat yang kedua Ustaz. Ya. Okey, saya cuba Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Masya-Allah. Itu contoh taranum Hijaz. Taranum Hijaz. Satu penegasan kena dengan makna ayat. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Agar gunalah akal tu betul-betul, kan? Pastikan akal tu paling tinggi digunakan. Pasal guna akal untuk benda lain guna bagus dah, ya. Tapi untuk Al-Quran ini dia akan menaikkan taraf berfikir umat Islam, dan kita akan terkejut Ustaz, ya, bila Quran ni kita selalu ambil kesempatan baca dengan elok dan kemudian kita faham sedikit-sedikit. Staf di dalam organisasi kita, cikgu-cikgu, anak pelajar, ya. Jadi Ustaz Tirmizi ada hutang satu sebelum kita. Saya pun nak tanya Ustaz. Belum tanya lagi. Saya nak tanya Ustaz lah, kenapa akal kita berada di atas? Ustaz jawab ya. Nanti kita jawab insya-Allah. Kita ada ni Ustaz Tirmizi. Kita ada daripada Puan Asy-Syahidah Doktorah Innirah ni,
Taranum jiharkah. Jiharkah. Nasib baik. Nasib baik. Jiharkah. Jiharkah. Okey, kita cuba ya. okey. Taranum jiharkah. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna itu versi mujawab lah, versi lambat. Mesti menjawab betul. Itu beza sah. Maksudnya yang kita baca setakat ni Ustaz Tirmizi daripada awal tadi semua bacaan mujawab kecuali bacaan surah Al-Fatihah Ustaz Tirmizi tadi dengan murattal. Jadi itu murattal dan mujawad yang kita akan ulang-ulang dan kemudian kita pergi kepada tajwid pada My Quran nanti. Jadi kita berehat sebentar. Kita kembali semula dalam masih lagi Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 pada tiga episod terakhir pada hari ini, episod yang santai-santai Ustaz ya, di mana kita ingin mengulang kaji sedikit dan kemudian ingin memaklumkan kepada tuan-tuan sekalian bagaimanakah proses dan perjalanan program My Quran Time 604 episod insya-Allah. Yang mohon daripada tuan-tuan doakan, seluruh rakyat Malaysia mendoakan kami dan juga semua pasukan yang menguruskan program ini agar dapat bersama dengan tuan-tuan baca, faham dan amal. Itulah tagline bagi My Quran Time yang bermula pada 8 Jun nanti insya-Allah. Dan dalam masa yang sama sebentar tadi kita sudah pun membaca surah Yusuf Ustaz ya. Daripada ayat yang kedua, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu memahami. La'allakum ta'qilun ini lantaran sebenarnya daripada bahasa Arab ini satu ayat Al-Quran Ustaz ya. Tahap pertama. Kemudian ia difahami oleh Rasul dan juga para sahabat dan diteruskan kefahamannya dihantar kepada ulama-ulama tafsir yang menulis pelbagai kitab tafsir beratus-ratus yang biasa kita dengar tafsir Ibn Kathir, Qurtubi, Tabari. Ini adalah bahagian yang kedua lah ya. Katakan bahagian pertama Al-Quran difahami oleh Rasul, kemudian tafsir, kemudian diterjemahkan pula ke dalam bahasa Melayu oleh pengkaji-pengkaji. Dalam My Quran Time nanti ada kumpulan R&D dan juga kita bekerjasama dengan universiti, dengan pusat-pusat Quran untuk kita mendapatkan pencerahan dalam bahasa Melayu Ustaz ya, dalam konteks zaman sekarang, dan kemudian ia dituliskan dan kemudian barulah ia disampaikan pada tuan-tuan. Jadi ada 5 fasa. Jadi di situ sahaja nak menunjukkan proses yang panjang ya, walaupun mungkin sekedar 30 hingga 50 minit kita bersiaran Ustaz ya. Itu satu. Tetapi lebih daripada itu, apa kaitan Quran ini meningkatkan cara berfikir kita? Sebenarnya bila kita belajar bahasa Arab nanti dalam program My Quran Time, satu hari satu perkataan kita akan tengok merujuk kepada satu kamus daripada Al-Asfahani Ustaz ya. Ini rujukan yang bagus, ada bahasa Arab dan kita akan maklumkan pada tuan-tuan dalam bahasa yang insya-Allah mudah untuk kita fikir, dan itu akan menyebabkan kita dapat kaitkan contohnya katabah, contohnya menulis, tapi ada kaitan dengan kitab, ada kaitan dengan maktabah, ada kaitan dengan maktab. Jadi mengapa perpustakaan ada kaitan dengan undang-undang, ada kaitan dengan tulisan, tulis, penulis dan juga kitab. Ya. Dalam bahasa Melayu, perpustakaan dan tulis itu dua kata akar yang berbeza ya, tetapi dalam bahasa Arab tuan-tuan menguasai satu sahaja, cara berfikir kita akan pergi ke sana. Dalam bahasa Jerman Ustaz ya, kalau bercakap tentang bahasa ni ada istilahnya, kalau saya betul sebutlah Weltanschauung. Lebih kurang gitulah Ustaz ya. Lebih kurang gitulah. Saya Jerman sanggup satu je. Guten Morgen. Apa tu? Awas. Selamat pagi ya? Tak tahulah. Jadi nak ceritanya ialah world view apabila kita ada bahasa Arab, cara kita melihat dunia adalah berbeza. Insya-Allah. Dan lebih daripada itu kalau kita ambil disiplin psikolinguistik ya, iaitu psikologi daripada
belajar sesuatu bahasa, Ustaz ya. Ya. Kalau orang yang ada bahasa Arab dan bahasa Inggeris, orang yang ada bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, orang bahasa Melayu yang ada bahasa Arab, cara berfikir, psikologi dia berbeza. Jadi kalau orang pandai bahasa Melayu saja, bahasa Melayu ni dia macam Spanish, bahasa Spanyol. Jadi dia banyak bab-bab emosi, perasaan. Itu sebabnya berhati-hati, jatuh hati, patah hati, itu banyak kan. Tapi dalam bahasa Arab ini, contohnya lah ya, kalau bahasa Melayu katakan kenyataan. Saya sukar menerima kenyataan. Dalam bahasa Arab, haqiqah ada kaitan dengan haq, ada kaitan dengan al-haq. Jadi bahasa Arab ini kalau kuasai dengan bagus, dia menyebabkan seseorang itu jadi tegas dalam keadaan dia masih lagi boleh berlembut. Jadi bila bahasa Melayu campur bahasa Arab dan kemudian ada bahasa Inggeris pula. Bahasa Inggeris ni dia jadi apa, stylo, Ustaz. Itu sebabnya kalau orang pandai bahasa Inggeris, kan, dia cara bercakap pun, kan, today we would like to discuss about, dia akan rasa macam tak berapa ustaz sangat kan, okey, walaupun dia memang ustaz. Jadi ini kesan bahasa dan Allah sentuh perkara ini dalam surah Rum. Tapi tadi kita nak menyatakan bahasa Arab ada kaitan dengan akal bagi adik-adik nanti makin bertadabbur dan membaca Al-Quran, adik-adik akan mendapat cara berfikir yang lebih tinggi, lebih mantap. Dan taqilunya ada kaitan dengan igal ya. Kalau dekat negara kat Mekah tu ada orang pakai macam ustaz ni letak kat sini kan, okey, tapi bukan macam inilah yang putih tu. Lepas tu ada yang getah tu kan, itu namanya igal. Jadi panjang pula hari ni kita bincang ustaz ya. Tapi kita nak teruskan dengan surah Luqman pula hari ni. Macam terkejut ustaz ya. Tak apalah, kita teruskan surah yang ke-30. Sementara kita membelik Ustaz mushaf ni, saya nak respon satu sahabat Al-Quran kita, Puan Nuraliza Mahmud Ustaz. Doakan cucu saya Irsa Afia yang sakit di Hospital Pusrawi kini. Banyak respon kalau dengar alunan ayat Al-Quran. Wa syifa. Syifa. Saya nanti doa sikitlah. InsyaAllah. Bila mendengar alunan ayat Al-Quran banyak respon. Doakan sembuh Irsa Afia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan kepada Irsa Afia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Masyaallah. Surat 411 kan? 411. Ini kalau tuan-tuan nak tahu detail butiran pada halaman 411, kena tunggu episod 411. 411 insya-Allah. Ini cara kita belajar nanti pada My Quran Time. Kalau sekarang ini kita tak dapat teka dekat mana episod kalau surah-surah tertentu. Nanti akan disusun mengikut halaman. Kita mulakan dengan ayat 1 sehingga ayat yang ke-6. Jadi mungkin 3 ayat pada Ustaz Tirmizi, kemudian 3 ayat pada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz Tir. Baca murattal lah. Murattal pula. Okey, kita sekarang tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat sekalian, kita nak baca bacaan murattal pula So nanti boleh congak-congak ataupun boleh dengar perbezaan dia. Ikut sekali insya-Allah. Ikut sekali yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, surah Luqman Ustaz ya. Sengaja saya berhentikan tinggi itu Ustaz. Tinggi, ya. Sebab maksud dia tu Ya. ulaika lahum azabun muhin. Muhin, azab yang hina Ya, Ustaz Ustaz ya. Fazrul, Itulah silakan. yang Allah nyatakan. Kalau kita tengok di sini sebenarnya ada kaitan kalau kita mengentengkan Oh, subhanallah. Al-Quran. Masya-Allah. Ya, kalau dalam rumah kita, pendidikan anak-anak kita ini kita utamakan hiburan berbanding dengan Al-Quran, maka azab yang amat-amat hina, ya, muhin. Walaupun kita mungkinlah mulia di atas muka bumi ini, pangkatnya, kayanya, namanya, tetapi kalau Quran tidak menjadi sebagai keutamaan Ustaz ya. Dan inilah program yang harapnya tuan-tuan kita dapat sedikit demi sedikit. Kalau kita bercakap tentang tadabbur kita Ustaz ya, Yes, yang kita cakap tadi ada 5 peringkat tadi sampai kepada tuan-tuan itu, yang kita kongsikan itu tak adalah kita kata daripada Qurtubi, Tabari apa sebagainya kita simpan. Kalau saya bawa semua an semua, tuan-tuan kena duduk dekat depan TV 5 jam. Tak sempat 1 jam. Ya, tak sempat. Tapi bahasa yang Ustaz Fazrul sampaikan ia sangat mudah untuk difahami oleh masyarakat. ya. Dan saya sendiri sebenarnya kita belajar dengan Betul. Ustaz Fazrul. Betul. Satu Ya, bahasa Alhamdulillah, yang masya-Allah. yang kena dengan masyarakat, keluarga dan global yang ada pada hari ini. Jadi itu yang diharapkan pada tuan-tuan dapat sedikit daripada Quran Time. Teruskan pergi jumpa ustaz, ustazah yang pakar pada bahasa Arab, Ya, pada subhanallah, tadabbur, betul, tafsir, apa kelas di masjid, nanti bila dah buka masjid nanti pergi. Jangan pula kata saya dah pergi My Quran Time, kuliah kat masjid tak payah buat lagi lah. Bukan begitu ya. Betul, Ustaz. Teruskan, pasal apa? Sudah tentunya kita tidak mampu untuk ambil beratus-ratus tafsir itu sekaligus letakkan dalam 1 jam ya, tapi kita ambil level tadika lah Ustaz. Ya, istilahnya apa, Quran for Dummies. Ya, kita mula sikit tadika, nanti tuan-tuan pergi lagi sekolah rendah, sekolah menengah, pergi ke pusat kata center-center yang ada, universiti sudah tentunya, kerana apa, ada disiplin yang banyak. Tapi kita tidak mahu tuan-tuan terus pergi ke universiti tanpa pergi ke level tadika Penting, ini, asas penting. asas, dan lepas tu kita akan nampak lebih banyak lagi pencerahan. Sebab Ustaz penonton risau nanti Ustaz Fazrul nak terangkan dalam perbezaan lain ke? Mungkin risau, mungkin Ustaz Fazrul nak baca buku ke? Dia orang nak Ustaz Fazrul yang sebelum ni. Sebelum ni. Okey, baik, insya-Allah akan cuba dikekalkan ya. Dan insya-Allah kaedahnya ialah macam mana, bila dah My Quran Time, katakan share di Facebook, nanti kita akan adalah 1-2 soalan ya. Kita tak ada kuis daripada hari Ahad sampai hari Khamis tu, kita tak letak kuis Ustaz ya. Kita akan buat pada hari Jumaat dan Sabtu sahaja. Jadi kita fokus kepada konten ya, pada kandungan. Kalau ada nak komen-komen ke, kita baca kalau sempat sekali 2 je Ustaz ya. Tak sempat dah kita nak baca Maknanya banyak. ni betul-betul lah. Maknanya penonton kena ada buku, kena ada pen. Kalau boleh beli Quran khas, ada buku nota khas. Pasal tajwid macam mana Ustaz? Ustaz akan kongsi macam mana nanti? Tajuk kita macam Ya, mana? insya-Allah untuk dari segi hukum tajwid, insya-Allah bermula daripada 8 Jun nanti insya-Allah kita akan sentuh satu hari satu huruf ataupun satu kalimah saja ataupun satu bab saja. Dan mungkin bab itu akan kita ulang berhari-hari. Contohnya kalau boleh saya bagi gambaran, untuk minggu yang pertama kita akan berkongsi tentang ilmu tajwid itu sendiri, apa ilmu tajwid, kepentingan dia, apa mukaddimah dia. Dan pada minggu yang kedua tu insya-Allah kita akan masuk huruf-huruf dalam Al-Quran. Makhraj, sifat, alif. semua itulah. Dia sebut alif, senang alif, kat mana tempat keluar dia, macam mana sebutan dia, apa contoh kalimah dia, itu antaranya. Maknanya sehari tak banyak, mungkin satu huruf Satu saja. satu, sikit Tapi saja. diulang-ulang. Diulang-ulang. Maknanya khatam 600 InsyaAllah kita dapat pelajari semua tajwid. betul, pelajari tajwid. Seperti yang Ustaz Fazrul sebut tadi, Ustaz Zee kan, maksudnya jangan hanya kita saya dah belajar dah tajwid dekat My Quran Time tu kan. Kena cari guru. Kena cari guru. Al-Quran dia, Nabi SAW ajar kita secara berguru kan, face to face. Kan boleh kena tengok guru, kena jumpa dengan guru. Cumanya sekarang ini kita masih ada lagi dalam suasana tidak terlalu bebas untuk keluar kan. Jadi insya-Allah bila dah seperti yang Ustaz sebut tadi, bila dah program dah dibuka masjid dan sebagainya, kita kena cari guru di samping pertemuan kita setiap hari bersama dengan kami dalam
My Quran Time. Dan lebih daripada itu ialah lantaran bila dah belajar sikit My Quran Time ini, kita nak beramal. Subhanallah. Kan? Tajwid ni dia bukannya belajar teori lepas tu okey tengok je pada ustaz. Dia nak beramal. Jadi bila nak beramal ini bila ada cikgu ya, maka insya-Allah kita dapat dibetulkan. Sama juga tadabbur pun kita faham rasa macam saya kena cakap baik ni kan. Saya kena katakan bercakap kebenaran. Contohnya ada sampah dekat dapur contohnya kan. Kemudian saya belajar daripada surah Al-As, mestilah bercakap dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi suami ada dekat depan baru balik daripada tempat kerja ustaz ya. Dan kemudian si isteri baru belajar My Quran Time, cakaplah kebenaran dan kesabaran. Jadi dia cakap yang betulnya abang ni duduk dekat ruang tamu macam pemalas. Jadi dia cakap, abang atas dasar kebenaran abang ni memang pemalas ke? Kan? Itu silap-silap ya. Jadi maksud bagaimana nak mengamalkannya itu, yang itulah kita perlu dah tahu. Kita terus belajar agar dapat hikmah daripada ilmu-ilmu yang kita belajar daripada Al-Quran. Jadi itulah yang ada di dalam ayat yang kedua. Tilka ayatul kitabil hakim. Allah mulakan surah Luqman ini dengan alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Kitab ini adalah kebesaran-kebesaran Allah yang amat bijaksana. Ya, makin lagi kita mempelajari Al-Quran dengan guna bahasa Arab yang ada, sikit-sikit kita belajar tuan-tuan, kesannya apa? Dia menaikkan taraf berfikir kita ustaz, dan akhirnya jadi seorang yang berhikmah. Seorang yang berhikmah inilah jadi ayah yang berhikmah, ibu berhikmah, pendidik berhikmah, ketua yang berhikmah, dan salah satu ciri individu hikmah itu Allah rakamkan pada ayat yang ke-12 iaitu walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah ya. Jadi ini adalah ulangan kepada surah Luqman yang kita dah belajar sebelum ini, dan lebih daripada itu daripada Al-Quran ini kita dapat huda dan juga rahmah lil muhsinin. Lil muhsinin ini perkataan ini banyak ulang dalam surah Yusuf. Jadi kalau tuan-tuan dah mula memahami Al-Quran ini, nanti tuan-tuan terkait dia istilahnya sel-sel lebih berhubung. Kan zaman sekarang istilah itu, adik-adik nanti sel-sel berhubung tu menyebabkan kita berfikir aras tinggi. Cikgu akan terkejut ya 3 tahun daripada sekarang pelajar-pelajar cara berfikirnya aras tinggi pasal selnya cepat sangat berhubung. Mengapa? Kerana nak belajar tajwid. Pengalaman saya dulu tak pandai baca kan, nak hubungkan huruf dengan huruf tu kan ustaz ya, itu bukannya boleh kita tengok ya bukan sekadar itu kan, dan itu adalah anugerah daripada Allah bila kita baca dan juga kita tadabbur Al-Quran ini. Dan hudan wa rahmatan lil muhsinin menarik lantaran apa? Kalau dalam surah Al-Baqarah itu hudal lil muttaqin, hidayah kepada orang yang bertakwa. Tapi di sini hidayah dan rahmah kepada orang yang melakukan kebaikan. Jadi ini penting pasal apa? Nak jadi muhsin seperti Nabi Yusuf. Biasa orang cakap ibu-ibu baca surah Yusuf nanti anak handsome. Kan, tapi kalau anak handsome perangai hudung kan ustaz ya. Tak ni juga. Yang nak handsome-nya ialah perangai je. Kalau dapat fizikalnya handsome lagi alhamdulillah ustaz ya. Dan cara nak jadi handsome muhsin itu ada pada surah Luqman. Surah Yusuf belajar ibu ayah akan dapat hudan wa rahmatan lil muhsinin. Inilah yang akan menghandsomekan. Kalau betul lah istilah tu ya. Itulah yang akan menjadikan ibu ayah tampan di dalam keluarga dan akan menjadikan anaknya juga tampan, cantik disebabkan akhlak yang timbul daripada Al-Quran. Dan apakah ciri orang yang ihsan ini? Saya minta sekali lagi ustaz siapa sekali lagi ustaz ya? Ayat 4 dengan ayat 5 ni. Nah, satu ayat 4 saya ayat 4 boleh. Ayat 4 ya. Pasal ayat 5 ni sama dengan ayat 5 surah Al-Baqarah. Subhanallah. Kan kita dah sambungkan sel kita kan sekarang. Bila kita dah sambung ni, nanti tuan-tuan bila dah banyak berinteraksi dengan Quran, dalam hidup ni ada masalah sahaja kita tersambung sel-sel kita dengan ayat-ayat yang pelbagai. Ya, itu namanya munasabah, satu disiplin ilmu nanti kita akan belajar bersama insya-Allah. Ayat 4 Ustaz Tir ayat 4. Ustaz Tir ayat 4. Okey, silakan Ustaz. Saya 4 4 ya. 4 dan 5. 4 dan 5. Okey. Kita baca macam mana ya? Baca menjawab boleh? Okey. Taranum tak ada. Boleh Ustaz? Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Nampak? Allahu Akbar. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal Semoga Allah Taala jadikan kami Amin ya Rabb. di kalangan orang yang berjaya. Masya-Allah. Ya, orang-orang yang berjaya. Inilah ayat 5 surah Luqman, sama ayat ini dengan ayat 5 surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya, nanti surah Al-Baqarah kita akan belajar siri pertama. Betul, Ustaz. Siri pertama nanti kita akan tengok bersama tuan-tuan ya. Jadi bila kita dah baca kita dapat kaitkan, dan rupa-rupanya cara kita nak berjaya ini kita dapat hidayah mir rabbihim. Dapat pencerahan daripada siapa? Daripada Tuhan. Macam mana nak dapat? Kita jadi orang yang ihsan pada ayat yang ketiga, dan ciri orang yang ihsan, yang muhsin ini ialah apabila kita melihat alladzina yuqimunas solah wa yutunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ya, ada tiga ya, iaitu mendirikan solat, zakat dan juga yakin pada hari akhirat. Dan menariknya kat sini dicakapkan zakat. Kalau surah Al-Baqarah tu infak Ustaz Ya, ya. masya-Allah. Jadi ada beza, infak ni umum, zakat ini spesifik. Mindset orang yang muhsin ini, kalau dia sekarang ini bayar zakat fitrah sahaja ya, ataupun dia menerima zakat fitrah, dia berniat nak bayar zakat pada suatu hari nanti. Itu cara orang muhsin, orang yang nak jadi baik macam tampan macam Nabi Yusuf itu. Dia ada mindset bukan sekadar nak terima zakat fitrah, bukan sekadar nak bayar zakat fitrah, tapi kalau boleh dia nak bayar zakat perniagaan, zakat harta dan sebagainya. Ini adalah orang yang diberitahu sebagai lil muhsinin. Jadi ini adalah pelajaran macam mana nak bina anak yang tampan lil muhsinin, yang orang yang muhsin ini macam Nabi Yusuf. Inilah surahnya. Ya, insya-Allah pada episod 411 nanti kita akan melihat perkara ini insya-Allah. Lama Ustaz ya. 400 senang nanti kita nak fokuskan ya, Insya-Allah. Masya-Allah. Baik, jadi dengan ini nampak ringkas pada hari ini, tapi insya-Allah kita doakan agar Allah izinkan Betul, Ustaz. kepada kita semua agar dapat istiqamah bersama 604 halaman daripada Al-Quran. Itu round pertama Ustaz ya. Round pertama. Round keduanya itu kita bincang kemudian insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, sebelum doa Ustaz, saya nak ucap terima kasihlah kepada sahabat-sahabat kita yang bergabung pada hari ini, sahabat-sahabat Al-Quran seluruh Malaysia, dan juga saya nak ucap terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Al-Quran kita di Singapura, ramai Ustaz yang bersama dengan kita pada hari ini, dan seluruh dunia lah yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita bersahabat kerana Allah dan juga kita bersahabat kerana Al-Quran, dengan Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di penghulu segala hari ini ya Allah, kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah, lantaran banyaknya nikmat kurniaan daripada-Mu ya Allah yang melimpah ruah kepada kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, andai ada di antara kami saat ini yang ditimpa kesusahan, permudahkan ya Allah.
Andai ada di antara kami yang kini diuji dengan kesakitan, sembuhkan ya Allah. Andai ada di antara kami saat ini ya Allah diuji dengan kesempitan hidup, lapangkan hidupnya ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran, membacanya, memahaminya ya Allah. Ya Allah, jadikan telinga kami telinga yang tidak pernah jemu mendengar lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan lidah kami lidah yang fasih menyebut kalimah-kalimah-Mu Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadikan hati kami ya Allah hati yang kuat mengamalkan Al-Quran. Jadikan kami semuanya ya Allah menjadi golongan hamba-hamba-Mu yang disebut ciri-cirinya di dalam Al-Quran. Orang-orang yang berjaya, orang-orang yang tenang, orang-orang yang sabar, orang-orang yang kuat menginfakkan hartanya ke jalan-Mu ya Allah, orang-orang yang diridai kehidupannya oleh-Mu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Tarmizi ya sudi memimpin doa sebentar tadi diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Terima kasih diucapkan dan saya amat gembira bersama dengan Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi ya bertemu kembali tuan-tuan ya live pada hari ini dan insya-Allah kita akan bersambung esok dan lusa Ustaz ya hari Sabtu dan hari Ahad dalam Malaysia Quran Time ya dan kita ada soalan kuis ya pada sebelum raya. Pengumuman ataupun senarainya dah ada lama dah sebelum raya dah ada ya. Tapi kita nak umumkan ya kepada tuan-tuan yang berada ini adalah pengumuman kuis akhirlah ya pasal nanti kita punya format kuis akan berbeza ya. Kita hanya akan umumkan soalan sama ada hari Jumaat atau hari Sabtu saja. Yang lain kita konsentrate belajar baru kita tanya soalan kepada tuan-tuan ya. Baik. Jadi mari sama-sama kita perhatikan kepada senarai pemenang. Ya, di situ ada 7 pemenang top 7 ya. Ada 21 orang, ada 7 nama yang tersenarai. Siti Saedah Mahamud, Natrah Jamaluddin, Nasuha Muhammad Riza, Abdul Malik Abdul Halim, Wan Muhammad Silmi Hamzah, Izni Syuhada Muhammad Razali, Fazirah Rusdi. Tahniah diucapkan kepada pemenang dan ada 14 lagi nama yang akan dimaklumkan nanti di Facebook TV Al-Hijrah. Kami akan hubungi nanti tuan-tuan untuk hadiah ya. Mungkin dengan Quran itu nanti boleh dijadikan sebagai panduan. Betul, 604 siri kita. Tuan-tuan tolong doakan betul-betul ya kami semua dapat dimudahkan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi kita dalam masih Malaysia Quran Time esok insya-Allah jam 12. Musaadah COVID-19.